Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahil walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimina kafatan 'amma, khususan al-Imam Abu Isa Muhammad At-Tirmizi Ustaz Salih Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifada wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa ta'atihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat kembali bersama-sama ke rumah Allah, melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Dan kita panjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah mengimarahkan rumah Allah, menghadirkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kefahaman dalam agama, memberikan kita kemudahan untuk kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam amalan, dan kemudian menyampaikan apa yang kita pelajari kepada ahli keluarga dan sahabat kita yang lain. Dan mudah-mudahan dengan barakah kita berhimpun pada saat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita bersama di hari akhirat kelak, bersama dengan golongan-golongan yang diberikan nikmat, iaitu di kalangan para anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan diberikan kelebihan bersama dengan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Tuan Pengerusi dan seluruh barisan ahli jawatan kuasa yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, para jemaah muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah pun berada pada minggu-minggu yang akhir dalam bulan Syaban. Sebelum ini kita melalui bulan yang penuh kemuliaan, keberkatan, iaitu bulan Rajab, yang ramai di kalangan manusia itu beramal. Cumanya terkadang seperti mana yang disebutkan Nabi SAW, ramai manusia itu agak terleka pada bulan Syaban. Rajab mereka bertingkat ibadat, Ramadan mereka meningkatkan ibadat, kadang-kadang terleka sedikit dalam bulan Syaban. Adapun sebahagiannya masih lagi meneruskan amalan, meningkatkan amalan, dan juga muhasabah untuk bertemu bulan yang akan datang, iaitu bulan Ramadan. Kerana pada bulan ini ada mereka yang mungkin dah kurang berpuasa berbanding bulan Rajab. Sebab itu berbeza dengan orang-orang yang terdahulu, para ahli ulama, para sahabat, para tabi'in, kata Nabi SAW sendiri, semakin hampir Ramadan, mereka semakin giat beribadat, semakin tekun dan semakin bersungguh-sungguh memohon keampunan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencontohi mereka. Kita terus, walaupun mungkin di kalangan kita yang tidak berpuasa lagi pada 15, 16 malam ataupun hari yang terakhir pada bulan Syaban, pun begitu kita terus dengan amalan-amalan yang lain, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, amalan sunat, bersedekah, sembahyang sunat, sembahyang berjemaah dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti bila masuk pada bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan yang banyak. Bukan menunggu bulan Ramadan baru kita nak bermula amalan yang banyak. Takut apa? Takut bila mula lambat, masa Ramadan baru nak mula, takut nanti cepat penat. Bila cepat penat, itu nanti tak sampai pertengahan Ramadan dah mula slow balik amalan. Dan perkara ini yang sering kali berlaku, dan perkara ini kita pun telah nampak. Paling jelas iaitu tarawih. Paling jelas tarawih. Pada awal dia akan ramai, semakin lama semakin kurang. Semakin lari fokus, semakin hujung semakin lari fokus. Sedangkan semakin hujung semakin besar ganjaran, semakin besar pahala. Tapi berbeza, kita pula semakin hujung semakin kurang. Sebab tu orang-orang terdahulu mereka sangat gembira untuk bertemu dengan Ramadan berbanding kita lebih bergembira bertemu Syawal. Tak salah untuk gembira. Kadang-kadang ada di kalangan mereka yang bila nak bertemu Ramadan rasa macam tak berapa seronok pun ada. Nak kena puasa, nak buat kerja nanti susah, tak banyak minum dan sebagainya, kan? Banyak benda. Tapi dia dah hujung Ramadan, dia seronok, dia kurang gembira. Sebagian ulama sebut, siapa yang tidak gembira dengan Ramadan yang tiba, kan? Dia tak gembira, bahkan perasaan lain pula, maka dekat dengan hukuman dosa, hukum haram, hukum dia haram. Kerana berbeza dengan jiwa orang yang beriman, mereka menanti-nanti menyambut. Sebab tu orang terdahulu, salafun salih, mereka ni menghias rumah, memberi pencahayaan pada rumah dan jalan-jalan, bukan untuk Syawal tapi untuk Ramadan. Masa bulan Syakban mereka dah mula hias-hias rumah, dah mula bersihkan rumah, dah mula pasang lampu, kerana nak menyambut Ramadan. Kita pasang lampu kereta waktu ni bila? Dan nak raya baru nak pasang.
Ramadan tu rumah tu orang terbalik kan? Mereka bulan Syakban dah buat. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan fokus mereka dah pada ibadat. Kita tidak, kerana tak buat, jadi sibuk dengan kita mengemas dan sebagainya, sehingga pada bulan Syakban, pada bulan Ramadan nanti semakin ujung semakin sibuk kita kan? Semakin sibuk sehingga kita tersia-siakan baki-baki Ramadan. Sebab tu kalau nak buat persiapan, buat awal. Pasang lampu pelita sekarang. Kalau jiran tanya, awal benar pasang lampu pelita, tak sabar nak raya ke? Bukan tak sabar nak raya. Kita tak sabar nak sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan. Orang terdahulu begitu. Bahkan sekitar tanah Arab begitu. Sangat meriah mereka menyambut Ramadan kerana meraihkan kegembiraan tersebut. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengakamkan bagaimana orang terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah sentiasa berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan 6 bulan sebelum. Kita paling awal bulan Rajab kita baru doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebelum Rajab mungkin ada kita yang tak doa lagi, tak rasa lagi Ramadan hampir. Ada mereka yang dah mula rasa. Jadi kalau mereka dahulu 6 bulan sebelum, mereka dah doa pertemukan dengan Ramadan. Kemudian bila habis Ramadan, masuk Syawal, 6 bulan selepasnya mereka tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan berdoa, moga Allah terima Ramadan yang mereka lalui 6 bulan selepas. Dan mereka mengharap seolah-olah setiap bulan itu bulan Ramadan. Kita berharap tiap bulan hari raya kan? Sebab kemuliaan makanan semua dan sebagainya. Itu berbeza. Sebab tu orang beriman, jadi bila bertemu Ramadan, kita cuba merasakan kegembiraan. Dan bila saja bertemu malam Ramadan yang pertama, kita jangan sampai tertinggal nak ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud syukur malam tu. Doa kita selama ni, kita doa balighna Ramadan, masuk malam 1 Ramadan, Allah pertemukan kita. Sujud syukur malam tu, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Kan, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita terus mempertingkatkan amal ibadah sehingga ke hujung dan seterusnya. Itu tujuan kita. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan orang yang bertakwa. Baik. Sebelum masuk bab ucapan, sebab tu di sini kita nak ambil faedah. Sebab mungkin Ramadan tak ada kuliah kan? Ada kuliah maghrib tak ada. Ini kira pertama sebelum Ramadan kan? Kita ambil manfaat, faedah, nasihat para alim ulama supaya Ramadan yang bakal tiba kita dapat manfaat. Yang pertama, persediaannya itu, yang pertama iaitu perbanyakkan taubat. Nak bertemu Ramadan ni, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal berkaitan dengan hak Allah. Dan ada sekiranya berkaitan dengan hal-hal manusia, maka perlu pun disegerakan memohon ampun, kembalikan hak mereka, minta maaf dan sebagainya. Kerana nak bertemu dengan bulan yang kita akan banyak melakukan ibadah. Jadi mereka yang walaupun banyak ibadah dilakukan, tapi dia ada menyakiti manusia, dia ada mengambil hak manusia, dia ada buat jahat dengan manusia, menganiaya dan sebagainya, maka amalan itu takut tertolak di sisi Allah. Allah tak pandang. Sebab apa? Sebab hubungan dengan manusia kita tak jaga. Jadi dengan hak Allah mohon ampun, perbanyakkan taubat, istighfar. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam keadaan bersih diri kita. Dan juga dengan manusia yang lain,
kita mohon ampun, kita kembalikan hak mereka, kita berbaik-baik dan sebagainya. Kerana kita nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati itu yang lapang, yang tidak ada masalah dengan manusia yang lain, dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan anak, dengan jiran, dengan ibu ayah, semua kita minta maaf. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada manusia. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan ilmu. Mulakan balik kita murajaah tentang perkara yang berkaitan puasa atau apa yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan. Sembahyang, Al-Quran ni, kalau kita perlu balik buku tajwid dan sebagainya, kan? Kemudian kita mempelajari mengenai kesempurnaan solat, sebab nanti bulan Ramadan banyak sembahyang yang kita akan lakukan. Malamnya sembahyang malamnya, sembahyang paginya, sembahyang duha, kan? Kemudian sembahyang fardunya lagi, kemudian sembahyang malam tarawihnya lagi, sembahyang witir lagi, banyak sembahyang kita lakukan. Jadi kita nak kita lakukan amalan sembahyang ini dalam keadaan ada ilmu, dalam keadaan sempurna. Sebab tu kita mengingat nasihat Imam Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Duniyah wal Wasaya Imaniyah. Dia kata apa? Berapa banyak di kalangan manusia yang ingin merebut 20 rakaat tarawih, memburu untuk 20 rakaat tarawih, tetapi meninggalkan perkara yang sunat dan melakukan perkara yang makruh, sehingga menjadilah sia-sia ibadahnya itu. Tunggang-tunggik 20 rakaat, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab apa? Sebab yang diburu itu semata-mata jumlah kuantiti dia. Nak cari sangat surau yang contoh, yang habis 9.20, 9.30 dah habis 20. Tapi sembahyang pun terkejar-kejar, kan? Tak sempat. Imam masa baru faham Fatihah, kita masuk imam dah rokok, kita duduk imam dah diri, tak sempat, terkejar-kejar kita, terkejar-kejar. Dah habis sembahyang, tak sempat selawat, dah berdiri balik. Gitulah, memang laju habis semua. Itu laju-laju pun ada yang 8 juga, kan? Allah, kan? Lagi cepat. Bukan nak kejar apa pun, nak kejar moreh je, kan? Bukan ada urusan penting, tapi tengok-tengok duk minum, kan? Kita kata tak ada masalah, tapi kita ingat balik tujuan. Sebab apa kita doa wabalighna Ramadan? Sebab apa kita minta Allah sampaikan kita kepada Ramadan? Sebab kita menginginkan kelebihan bulan tersebut, yang kita nak Allah ampunkan kita dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab tu mudah-mudahan kita murajaah balik mengenai puasa, kan? Tentang yang sah dan yang tidak sah, mana yang makruh, mana yang sunat, adab berpuasa, macam mana nak capai puasa golongan khusus, golongan yang khusus, bukan puasa orang awam dah. Kalau puasa awam, mereka ni hanya menahan lapar dan dahaga saja, nafsu mereka tetap turuti. Yang lain buat macam biasa, tetap mata melihat tidak baik, mulut tetap bercakap yang tidak baik, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Golongan yang khusus, dia tahan mata dia pun berpuasa, mulut pun berpuasa, anggota badan yang lain pun berpuasa. Bukan lapar dan dahaga saja, dia cuba jaga mata dia. Ada golongan yang khusus, ini dengan hati dia berpuasa supaya sentiasa menanti Allah. Jadi macam mana kita nak capai pada tahap demikian? Jadi kena merajaah, kan? Tengok buku-buku bab puasa, tahu tak, tengok balik, kan? Kadang-kadang terbuat perkara yang tiap-tiap tahun dia merugikan pahala puasa. Jadi golongan khusus ni, mereka bukan hanya bimbang tentang pahala yang membatalkan puasa, tapi mereka bimbang juga tentang pahala, tentang perkara yang berkaitan membatalkan pahala puasa. Itu lagi mereka bimbang. Pahala puasa mereka pun takut.
Sebahagian manusia tu mereka tak heran tentang perkara tersebut. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, mana murajaah balik mengenai ilmu puasa, baca Al-Quran, sembahyang dan lain-lain. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, iaitu kita mula memperbanyakkan lagi ibadah. Perbanyakkan lagi, bukan seperti yang kita sebut tadi, bukan tunggu Ramadan, tidak. Bulan Sya'ban pun bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban pun bulan Nabi SAW banyak melakukan ibadah. Panjang sembahyang Nabi, kan, diriwayatkan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sujud pada malam nisfu Sya'ban, kan, antaranya. Dan juga Nabi SAW perbanyakkan juga amal Sya'ban pada bulan Sya'ban. Tengok Nabi sujud seolah-olah macam seolah-olah Nabi sudah wafat, kerana lama Nabi sujud pada malam nisfu Sya'ban. Dan memperbanyakkan selawat antaranya, kan, pada bulan Sya'ban kerana turunnya ayat selawat itu pada bulan Sya'ban. Dan juga mana yang kita kata pertingkatkan lagi amalan, bukan tunggu Ramadan baru nak baca Al-Quran yang jumlah yang banyak, tidak. Sya'ban kita dah banyak baca Al-Quran, dah banyak cuba untuk bersedekah, dah banyak untuk kita sembahyang sunat dan sebagainya. Tingkatkan supaya kita sudah mudah memperbanyakkan amal ibadah nanti pada bulan Ramadan. Itu ada. Kemudian itu yang seterusnya, kita kata bila nak masuk Ramadan, kita cuba jadikan diri kita dan sekitar kita dalam tersebut perkara dan suasana yang boleh mendorong untuk kita mengingati Allah. Ini nak bantu ni. Rumah kita, dalam kereta kita, mungkin di office kita, pejabat kita, diri kita. Kita cipta environment yang menguatkan untuk kita ibadah. Kan? Rumah tu kita mungkin dah cuba kurang-kurangkan sikit penggunaan TV sebagai contoh. Nak buka pun buka channel-channel, kan, yang mengingati Allah, kan, yang ada Islamik lah. Ataupun nak tutup tu, ada mereka, ada saya ingat sahabat kami, bila Ramadan TV simpan dalam kotak. Boleh buat. Suka nak tengok berita boleh tengok kat handphone, kan? Simpan, jangan terlalu, kan? Ini kadang-kadang sebab nak tahan puasa punya pasal, dia nonton TV sampai nak waktu buka, supaya terleka daripada menahan lapar dan haus. Wa'iyazbillah makruh perbuatan tersebut, kan? Ataupun main game, kan? Ini biasa yang muda-muda lah, kan? Kalau yang dah tua pun gini bagai bahaya, kan? Main game sebab bila terlalai tak tahan lapar, kan? Ataupun tidur je contoh, kan? Bahaya juga. Jadi cuba cipta environment. Dekat depan, dekat ruang tamu ada Al-Quran, dekat dapur ada Al-Quran, kan? Dekat bilik ada Al-Quran, supaya kita tengok ada Al-Quran baca, tengok Al-Quran baca, kan? Jangan tandas, jangan letak pula, jangan letak pula dalam tandas. Al-Quran rumah dah boleh buka, kan? Masing-masing kan kita boleh buka bacaan Al-Quran. Ramadan penuhkan bacaan Al-Quran, buka sahaja. Pagi-pagi dah ada orang baca Al-Quran kat rumah, nak merasai kegembiraan ibadah. Cipta environment supaya lain sikit berbanding bulan, keseronokan. Buka, mainkan video ceramah kena sebagai bulan Ramadan. Dalam kereta pun boleh buat. Radio dah boleh tukar channel yang elok-elok, supaya pendengaran yang hanya mendengar yang baik pada bulan Ramadan, mata melihat yang baik. Dah kurangkan pergi tempat-tempat yang melalaikan kita. Sebelum ni kerap pergi pasar, kan? Kerap pergi shopping mall sebagai contoh, kan? Tempat yang lalai. Jadi bulan Ramadan dah kurangkan. Cipta environment yang membantu untuk kita ibadah. Dah boleh kita banyakkan pergi masjid sebagai contoh, banyak ibadah di rumah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita perlu pada pendorong. Lagi-lagi kita ni yang lemah iman,
perlu pada suasana pendorong. Supaya kita mengerti Allah. Bila kita tidak cuba menghilangkan punca-punca kelalaian tadi, itu yang kita pun nanti akan malas nak ibadah. Jadi kerugian besar kalau berlaku perkara ini dalam bulan Ramadan, sedangkan kita memang menantikan Ramadan. Dan kemudian yang seterusnya, maka kita sebut seperti tadi, bila sampai saja Ramadan, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Kalaupun kita tidak dapat tanda, ada orang dapat tanda, Allah berikan kelebihan malam Al-Qadar. Ada mereka mungkin tak tampak, dia tak nampak, kan? Dia tak nampak tanda-tanda. Malam macam sama je macam malam yang lain. Tapi yang penting apa? Kita doa pada malam tersebut, kita dalam keadaan bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya kita mendapat kelebihan malam Al-Qadar. Jadi tiap malam kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pada malam Al-Qadar kita mendapat kelebihan tersebut. Sebab tu bila masuk Ramadan, sedikit ringkasnya, kita nak kena jaga 7 hak Ramadan. 7 hak Ramadan. Ada saja perkara yang lain yang selain daripada 7, tapi bila Ramadan 7 perkara ni mesti kita cuba usaha sempurna. Maksudnya kita jaga. Apa dia 7 perkara itu hak Ramadan? Yang pertama iaitu berpuasa itu sendiri tadi. Puasa. Macam mana kita nak capai puasa golongan yang khusus ataupun khusus. Menjaga segala pantang larang dan sebagainya, perkara yang membatalkan pahala puasa. Hak Ramadan yang pertama iaitu berpuasa. Kemudian yang kedua iaitu membaca Al-Quran. Hak Ramadan. Para ahli ulama mereka baca Al-Quran juga, tapi bila masuk Ramadan berganda mereka baca. Imam Syafi'i rahimahullah taala pada di luar Ramadan satu hari khatam. Masuk Ramadan siang hari khatam sekali, malam hari khatam sekali lagi. Kan? Kita pun tak terbayang bagaimana mereka Allah berikan kerana kesungguhan azam mereka untuk minat mereka untuk membaca Al-Quran, sehingga Allah berikan mereka satu hari masa yang cukup untuk mereka habiskan bacaan. Kan? Kita pun seorang kuat ni maknanya kita baca banyak dalam satu hari dalam Ramadan. Seorang ulama ada, Syekh Abdul Rahman Sagar, 4 kali siang hari, 4 kali malam hari khatam. Ni khatam bukan baca Qul 3 kali, bukan. Maknanya dia baca satu Al-Quran. Allah berikan kecukupan masa pada mereka kerana kesungguhan mereka membaca Al-Quran. Begitu juga kita mudah. Sebab kadang siapa yang betul-betul bersungguh, minat, dia betul-betul khusyuk, tadabbur dan sebagainya, kadang-kadang Allah berikan dia masa yang lebih sedikit. Dia pun tak perasan, satu juzuk dah lepas saya baca. Masa baru berapa lama? Baru setengah jam contoh, kan? Sebelum ni punyalah susah satu juzuk bulan lain, kan? Tapi kerana kesungguhan, fokus dia, minat dia, keazaman yang kuat, jadi Allah berikan masa singkat dia boleh ibadat lama. Ini orang-orang yang soleh Allah berikan kelebihan. Jadi perlu pada kita kata yang kedua itu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga iaitu tarawih. Tarawih hak Ramadan. Kita tak nampak orang tarawih di luar Ramadan tadi. Jadi tarawih sebagaimana yang dinasihatkan tadi, kita sempurnakan betul-betul amalan sunat ini. Ini qiyamul lail sebenarnya ni tarawih. Cuma di awal malam. Di awal malam kita membangunkan amalan qiyamul lail. Qiyamul lail ini bermula selepas isyak waktunya. Bermula selepas isyak sehingga sebelum subuh, tu waktu qiyamul lail. Tetapi yang baiknya itu 1/3 yang akhir, itu yang paling baik.
afdal. Tapi tarawih ini sudah bermula amalan qiyamul lail kita sebelum tidur. Jadi buatlah sebaik-baiknya. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, witir. Witir adalah hak Ramadan. Kita juga walaupun sesibuk kita mungkin pada hujung-hujung Ramadan, kadang manusia ni dah mulai terlalai sedikit kerana persiapan raya. Kadang-kadang terawih juga tapi tak buat witir. Dia jalan keluar terus, rugi. Bahkan dalam bulan Ramadan witir pula disunatkan berjamaah. Kemudian di sana ada pula doa qunut pada malam 16 dan akhir. Witir, bahkan witir adalah satu amalan yang disukai Allah dan Nabi, dan seolah-olah menjadikan kewajipan kepada diri Nabi untuk melakukan witir. Para sahabat mereka tidak tinggal witir. Jadi itu yang keempat, witir. Itu yang keempat. Kemudian yang seterusnya kelima, iaitu zakat. Jadi kena perhatikan, jangan sampai terleka kita. Jangan nak tunggu-tunggu hujung-hujung baru kita nak bayar zakat fitrah khususnya. Ataupun yang seumpama dengan zakat, iaitu sedekah. Sedekah. Bulan Ramadan banyakkan sedekah. Jamu orang buka puasa, belilah 2-3-4 kurma ke, kan, kotak kurma, bagi kat surau, bagi kat masjid, kan? Kita tak mampu nak beli banyak-banyak, kan? Beli kurma lebih sikit, hantar masjid, kan? Hantar kat surau, bagi ke orang dan sebagainya, jiran, bagi orang buka puasa, bagi orang. Kita dapat pahala puasa sebagaimana pahala orang yang kita berikan kan berbuka tu, tanpa terkurang walaupun sedikit. Tu Nabi SAW jamin. Kemudian berikan sedekah dan sebagainya pada bulan Ramadan, kerana digandakan lagi amalan tersebut sehingga ke 700 kali ganda. Kemudian yang seterusnya, iaitu qiyamul lail. Yang keenam, hak Ramadan antaranya iaitu bangun malam sebelum kita sahur. Sebelum sahur, niat kita bangun malam. Jangan bangun semata-mata nak makan saja. Guru kami sebut, ada satu binatang ni, sebelum tidur dia makan, nanti bangun, lepas bangun tidur terus makan. Apa dia? Iaitu kera. Dia makan pisang, dia tak akan habiskan pisang dalam mulut dia, dia simpan, dia tidur. Nanti dia terjaga, dia terus sambung kunyah. Kita sebelum tidur dah moreh dah. Moreh dulu, tidur. Bangun-bangun, terus buka perut, terus makan. Jadi tak jauh beza lah. Lebih kurang. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jadi maknanya paling kurang maknanya bangun sebelum nak sahur tu, kalau kita usaha banyak lah. Tapi dapat 2 jadilah. Tapi kita berusaha sebenarnya dalam dekat Ramadan, insyaAllah. Ulama paling kurang seumur hidup lah sekali. Tapi seumur hidup sekali tu agak kedekut juga. Kita buat tahajud yang paling afdal, iaitu 8 rakaat. Kalau siapa yang tak pernah buat lagi, buat. Kan? Seorang sebelum kita dijemput Allah, kita pernah buat tahajud 8 rakaat yang paling afdal. Selalu kita buat 2, 4, kan? Buat tahajud 8. Kalau kita mampu, cubalah usaha datangkan keazaman, ambil berkah bulan Ramadan, mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir, hak Ramadan, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Berdoa kepada Allah supaya warzuqna lailatal qadr, dan rezekikan kami bertemu dengan malam Al-Qadar. Wa inna fiha al-siyam wal qiyam wa tilawatul Quran. Bantulah kami pada malam tersebut dengan sembahyang munajat pada waktu malam, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan sebagainya. Kan? Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan pada malam tersebut sehingga kita mendapat kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qadr. Azan. Jadi itu 7 hak Ramadan.
7 hari Ramadan, mudah-mudahan kita dapat sempurnakan. Baik, kita ambil sikit sebelum azan. Muka surat 60. Betul? Ke dah sampai mana? 60. Bab ma ja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang capan. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abu Dawud Tayalisi, hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahumma kibalan. Kita bagi ruang azan dulu. Daripada Qatadah berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimanakah bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu an menjawab, kedua-duanya mempunyai 2 tali capal. Satu tali capal diletakkan antara ibu jari kaki dengan jari telunjuk, satu lagi diletakkan antara jari hantu kaki dengan jari manis. Seperti yang biasa kita pakai lah. Kan? Dia ada 2, satu dekat bahagian jari kan, dia telunjuk ni antara jari ni, satu lagi daripada jari telunjuk pergi ke jari manis kan? Macam kita biasa pakai kan, 2 tu masuk gitu. Kemudian Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Allah, haddatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hazza an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas qala kana li la'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan mathniyun shirakahuma. Daripada Abdullah bin Haris, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, capal Rasulullah SAW mempunyai 2 tali capal yang bercabang 2. Satu dimasukkan ke untuk yang ibu jari, dan kemudian yang bakinya dimasukkan jari-jari yang lain. Haddatsana Ahmad bin Mani wa Yaqub ibnu Ibrahim, haddatsana Abu Ahmad az-Zubair, haddatsana Isa bin Tuhman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawain lahuma kibalan
فقال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا علي النبي صلى الله عليه وسلم. daripada diceritakan Isa Tahman bin Tahman berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an mengeluarkan untuk memperlihatkan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu. Capal itu mempunyai 2 tali capal. Berkata Isa bin Tahman, selepas itu hadasani, ini menceritakan kepada aku Sabit daripada Anas, capal itu adalah capal Rasulullah SAW. Sayyidina Anas menunjukkan satu capal kulit yang tidak berbulu. Kemudian diberitahu bahawa itu adalah capal Nabi SAW yang seperti rupanya tadi 2 tali capal, kan, 2 tali. Hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari hadatsana Ma'an hadatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Ubayd bin Jurayj annahu qala li ibn Umar ra'aytuka talbasu ni'al as-sibtiyyah qala inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'r wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Daripada Ubay bin Jurayj, beliau berkata kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat kamu memakai capal sibtiyah, sejenis capal yang tidak berbulu, yang diperbuat daripada kulit yang telah disamak, kulit yang telah disamak, capal kulit. Baginda Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sebenarnya aku melihat Rasulullah SAW memakai capal yang tidak berbulu. Baginda Nabi SAW berwuduk dengan memakai capal, berwuduk tanpa menanggalkan capal. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, baginda berwuduk kemudian memakai capal. Ini satu pandangan, berwuduk memakai sambil memakai capal, atau mengatakan menanggalkan kemudian pakai semula capal. Oleh sebab itu aku suka memakainya, kerana mencontohi perbuatan Nabi SAW memakai capal yang tidak berbulu, ini daripada kulit yang telah disamak. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Abi Dhi'b an Salih maula Tawamah an Abi Hurairah qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalan. Daripada Ma'mar, daripada Ibnu Abi Zaid, daripada Salih bekas hamba kepada Tawamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, capal baginda Rasulullah SAW mempunyai 2 tali capal. 2 tali capal. Cumanya nanti pada akan datang ada daripada kalangan sahabat antara Sayyidina Osman yang membuatkan ide dia menjadi satu. Kalau Nabi kebanyakan 2 arah, 2 tali capal. Satu disangkut ibu jari, satu lagi bahagian jari yang lain seperti yang biasa kita pakai. Adapun Sayyidina Osman sebahagian kata yang menjadikan dia seolah-olah satu, macam yang kita pakai juga, kan? Macam yang kita pakai. Dan Nabi SAW kadang-kadang Nabi menukar tali sahaja, menukar tali sahaja. Tetapi Nabi SAW daripada satu ketika Nabi sedang memakai capal, tiba tali dah lusuh, tali dah, maknanya dah teruk tali dia. Nabi minta tukar dengan tali yang baru, capal yang sama tapi tali yang baru. Bila tukar tali yang baru, Nabi SAW sentiasa terganggu dengan kecantikan tali capal yang baru, kan? Nabi tengok, sekejap tengok, cantik tak tali ni, sehingga mengganggu hati Nabi, kan? Mengganggu. Jadi Nabi minta sahabat tukar balik, buang tali yang baru ni, tukar balik tali yang lama. Nampak? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa saja yang kadang-kadang kita pakai, jangan sampai disebabkan pakaian tersebut menjadikan kita rasa lebih-lebih lagi bongkak dan sombong di hadapan manusia. Kita rasa seolah-olah kita ni hebat dengan pakaian kita, dengan penampilan kita, maka perkara itu akan menyebabkan akan jatuh berdosa kita. Nabi tidak bongkak di hadapan manusia, tapi Nabi terganggu dengan kecantikan capal Nabi, kan? Kita kan begitu, kadang tengok pakaian kita ni kita selalu tengok, kan? Kadang tengok pakaian kita cantik, kita tengok orang lain yang mungkin kurang cantik, kita dah boleh pandang lain. Jadi perkara itu bukan mendatangkan kebaikan,
tapi bahkan boleh datang keburukan pula pada kita. Jadi apa-apa yang kita pakai, maka mudah-mudahan ianya mendekatkan kita kepada takwa, mendekatkan kita kepada takwa. Sebab tu kita berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi kasani hadza, kan? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Apa pakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah, dan telah merezekikan aku apa-apa rezeki yang mendapat keberkatan yang tidak ada daya kepada diriku dan juga kekuatan. Dan tidak ada kekuatan untuk kita mendapat apa sahaja melalui diri kita sendiri, bahkan semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita pemberian Allah, rezeki yang kita ada semua daripada Allah. Jadi tak ada tempat untuk kita rasa bongkak, sombong, bangga, rasa hebat dengan pakaian yang kita ada, lagi-lagi di hadapan manusia yang lain. Mudah-mudahan kita dapat faedah dan juga manfaat daripada hadis-hadis yang kita baca. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan hadis mengenai ucapan Rasulullah SAW ini pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setakat itu saja pertemuan kita. Mohon maaf sekiranya ada terlanjur kata, terkasar bahasa. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semasa kita berada dalam majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa amali la turfa' wa du'a la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.